Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Semua sihat? Sehat, Cikgu. Sehat, Cikgu. Cikgu sehat. Bagus. Sihat. Jadi hari ini kita akan belajar pendidikan moral. Jadi cikgu nak share slide dulu ya. Boleh, Cikgu. Okey, Cikgu. Tunggu kejap ya. Okey, semua nampak slide cikgu? Nampak, Cikgu. Okey. Nampak, Cikgu. Okey. Jadi kalau semua nampak slide cikgu, mestinya semua nampak kan gambar-gambar yang cikgu paparkan di slide ni? Nampak, Cikgu. Hello? Nampak, Cikgu. Nampak, Jelas. Cikgu. Jelas dan cantik, Cikgu. Jadi ya, terima kasih. Jadi Nana boleh bagi tahu cikgu tak apa gambar yang kamu nampak? Apa mesej yang cikgu ingin sampaikan dalam gambar ni? Saya nampak ada kawan yang tengah bantu kawan dia jatuh, Cikgu. Lepas tu ada ada pelajar yang tolong atuk ni limpas turun dari tangga. Ada family yang sedang bekerjasama. Ya, betul. Jadi kamu rasa apa mesej dalam gambar ni? Apa yang cikgu ingin sampaikan? Amalan apa? Dia amalan orang yang berkepribadian mulia, Cikgu. Ya, betul. Gambar-gambar yang cikgu tunjuk ni merupakan amalan-amalan berkepribadian mulia. Jadi, pada hari ini kita akan belajar unit 2 iaitu peribadi mulia, hiasan diri. Okey. Sebelum kita mulakan unit cikgu akan terangkan dulu apa yang kamu akan belajar dalam unit ni. Okey, yang pertama kamu akan belajar ciri individu yang berkepribadian mulia. Kedua pula, contoh cara mempraktikkan kepribadian mulia. Ketiga, kepentingan mempunyai kepribadian mulia. Keempat, banding beza kepribadian mulia dengan bukan kepribadian mulia. Dan kepribadian mulia dalam kehidupan harian. Cadangan nilai pula, nilai kepercayaan kepada Tuhan, hemah tinggi, harga diri, kejujuran dan keberanian. Okey. Jadi sebelum masuk lebih mendalam mengenai topik ini, cikgu nak terang dulu apa itu konsep kepribadian mulia. Kepribadian mulia bermaksud sifat baik dan terpuji yang dimiliki oleh individu. Kepribadian mulia ini dapat dibentuk melalui latihan serta amalan kesederhanaan dalam kehidupan harian sehingga menjadi tabiat atau kebiasaan. Bermaksudnya, kepribadian mulia merupakan sifat yang boleh terbentuk melalui latihan dan amalan yang kita biasa lakukan atau tabiat kita. Jadi, seterusnya cikgu akan terangkan ciri-ciri individu berkepribadian mulia. Sebenarnya, dia ada banyak sangat ciri individu berkepribadian mulia ni. Tapi hari ini cikgu ada senaraikan 4 ciri sahaja. Ciri pertama adalah ikhlas dan jujur dalam tindakan. Okey. Individu yang berkepribadian mulia ini dia akan bertindak atau melakukan tugasan dengan ikhlas dan jujur dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak jujur seperti menipu, meniru di peperiksaan dan sebagainya. Okey, kedua, berpegang teguh pada nilai moral. Jadi, di sini cikgu nak tanya, anak-anak murid cikgu ni ada berpegang dengan nilai moral tak? Ada, Cikgu. Ada. Apa nilai Ada, moral cikgu. yang kamu pegang? Amanah, Banyak, jujur. Cikgu. Ya, amanah, jujur. Ya, betul. Nilai-nilai moral ini kan merupakan nilai yang kamu perlu pegang teguh sebab jika kamu ada nilai-nilai moral, kamu tidak akan melakukan perkara atau benda yang tidak bermoral. Okey, seterusnya berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Okey, cikgu nak tanya, melakukan kebaikan ni senang ke susah? Senang je, Cikgu. Senang Susah. tak?
Ya, susah ke senang? Nah, sebenarnya kan Susah. melakukan kebaikan ni atau kepribadian mulia ni merupakan perkara yang senang. Tapi dia juga ada kesusahan. Jadi kita perlu bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan sebab kita tidak boleh terpengaruh dengan benda-benda yang tidak baik atau menghalang kita dari membuat benda yang baik. Betul tak? Betul. Betul, cikgu. Jadi seterusnya, sabar dan tenang ketika menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Ya, kita sebagai manusia kan banyak sangat cabaran dalam kehidupan kita. Sebagai contohnya, cabaran yang kita hadapi sekarang ini, pandemik COVID-19. Jadi, kita perlu sabarlah kan menghadapi cabaran-cabaran kesukaran dalam hidup kita ni. Supaya kita dapat hidup dengan aman, tak perlu macam fikir-fikir banyak tentang cabaran dalam kehidupan kita. Kita perlu sabar dan tenanglah. Lepas tu bersyukur dengan apa yang kita ada. Okey, faham setakat ni? Faham, cikgu. Faham cikgu. Okey. Faham, cikgu akan teruskan kepada cara mempraktikkan kepribadian mulia. Okey. Di sini cikgu ada menenaraikan beberapa cara. Jadi cara pertama diri kita sendiri. Kita perlu mempraktik kepribadian mulia melalui diri kita sendiri. Okey. Yang pertama kita perlu menjaga batas pergaulan. Kita perlu menjaga batas pergaulan terutamanya di antara pergaulan lelaki dan perempuan. Lepas tu kita perlu bersikap pemaaf. Pemaaf di sini kita perlu hati terbuka dan memberi maaf kepada kawan atau siapa yang melakukan kesalahan atau kesilapan terhadap kita. Lepas tu kita perlu berani mengakui kesilapan diri kita. Apabila kita melakukan sesuatu yang salah atau tidak baik, kita perlu berani untuk mengakui dan meminta maaf. Okey. Cara kedua ialah dari segi keluarga. Jadi mendapat sokongan ibu bapa dalam kehidupan. Jadi cikgu nak tanya di sini, Suhana, ibu bapa awak bagi sokongan awak mempraktikkan kepribadian mulia ni macam mana? Cara ibu bapa awak mempraktikkan awak? Apa yang Ada ibu tak? bapa saya ada, cikgu. Antaranya Ya, baik macam dengan mana? semua orang, bantu orang. Begitu, cikgu. Ya. Ya, cara-cara ibu bapa awak mempraktik awak tu memang baik dan betul. Jadi awak pun perlu mengajar anak-anak awak pada masa akan datang. Jadi seterusnya bersederhana dalam menyambut hari keistimewaan anggota keluarga. Menyambut hari istimewa dalam keluarga ni kan memang baik. Jadi kita sepatutnya menyambut dengan keadaan yang sederhana, ikut kemampuan keluarga kita. Lepas tu, cara mempraktik kepribadian mulia, rakan sebaja. Okey. Menegur kesalahan rakan dengan cara yang baik. Kita sebagai kawan, kita perlu menegur kesalahan kawan kita. Tapi kita perlu menegur dengan cara yang berhemah dan cara yang baik. Kita tidak boleh menegur kawan kita di depan orang ramai sebab akan menyebabkan dia berasa malu dan marah. Lepas tu memberi pertolongan dengan ikhlas. Kita sebagai kawan kan kita perlu memberi pertolongan kepada kawan kita apabila mereka mengalami kesusahan atau kesukaran dalam kehidupan. Betul tak? Betul, cikgu. Betul cikgu. Cikgu akan terangkan cara mempraktikkan dari segi negara. Negara kita mengalakkan diri daripada melakukan penularan fitnah tentang negara. Kita sebagai rakyat Malaysia kan, kita tidak boleh menularkan berita palsu atau fitnah terhadap negara kita sebab dia akan menimbulkan kesan buruk terhadap negara kita di mana akan menjejaskan nama baik negara kita. Lepas tu kita perlu mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang. Sebagai contohnya, bidang akademik, bidang sukan dan sebagainya. Okey, seterusnya masyarakat. Memberi bantuan mangsa bencana. Ini kita selalu dengar di laporan-laporan berita kan bahawa negara kita
pernah mengalami bencana-bencana alam seperti banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Jadi kita sebagai masyarakat yang berkepribadian mulia, kita perlu membantu dan memberi sokongan atau bantuan kepada bangsa-bangsa bencana alam. Seterusnya melibat diri secara sukarela dalam program kemasyarakatan. Okey, cikgu nak tanya, di sini ada siapa yang pernah melibat diri dengan program kemasyarakatan tak? Ada cikgu, bersihkan program rumah apa? orang-orang tua. Ya, bagus. Program-program begini kan memang bagus dan dia dapat mempraktikkan kita sebagai seorang berperibadian mulia. Okey, seterusnya kita akan tengok pula apa kepentingan kita berkepribadian mulia. Okey, kepentingan yang pertama adalah sentiasa melakukan perkara yang positif. Orang yang berkepribadian mulia ni kan, dia akan melakukan perkara-perkara yang positif dan dia akan mengelakkan diri daripada benda yang tidak baik atau benda yang buruk yang dapat memberi kesan buruk kepada dirinya dan orang lain. Okey, seterusnya Halo cikgu. Kamu boleh dengar suara? Halo. Ibu terkeluar kah? Mungkin ada Masanya masalah lain. lain. Kita tunggu jalan. Okey. sorry tadi line cikgu terputus. Tak apa cikgu. Jadi kita belajar sampai mana dah tadi? Suam kesan. Sampai mana? Kepentingan? Ya cikgu, sampai kepentingan. Kepentingan sampai kepentingan mana Kepentingan yang keberapa? Sekejap cikgu share slide. Nanti cikgu tanya. Sampai kepentingan yang mana ya Jessica? Cikgu, menjamin kebahagiaan dalam kehidupan. Yang pertama tuh cikgu masih explain, tapi masuk yang kedua sudahlah. Jadi menjamin kebahagiaan dalam kehidupan kan? Okey. Cikgu akan teruskan ya. Ya cikgu. Okey, Cikgu, sorry. slide kecil. Okey, sekejap ya. Okey. Seterusnya, kepentingan seterusnya ialah menjamin kebahagiaan dalam kehidupan. Semestinya orang yang mempunyai kepribadian mulia dia kan, dia akan hidup dengan bahagia dan tidak bermusuh dengan orang lain. Jadi kehidupan dia akan bahagia dan harmoni. Okey, seterusnya disenangi ramai. Okey, cikgu nak tanya, kamu kan kalau kamu nak berkawan dengan seseorang, kamu akan berkawan dengan orang yang berkepribadian mulia atau orang yang tidak berkepribadian mulia? Ada siapa boleh jawab? Yang ada pribadi yang mulia cikgu. Ya, yang baik cikgu. Ya, mesti kita nak berkawan dengan orang yang baik kan? Sebab Betul. kalau kita berkawan dengan orang yang baik, kita juga akan jadi orang yang baik. Betul tak? Betul? Betul. Ya, seterusnya yang terakhir adalah menjadi suri teladan kepada orang lain. Orang yang berkepribadian mulia juga, dia akan menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Sebagai contohnya, pada suatu hari nanti, kamu akan menjadi seorang ibu atau bapa kepada anak-anak kamu. Jadi kalau kamu merupakan seorang yang berkepribadian mulia, orang yang baik, jadi anak-anak kamu juga akan mencontohi kamu dan menjadi orang yang berkepribadian mulia. Okey, jadi setakat ni semua faham?
Faham cikgu. Faham, cikgu. Paham, Ada cikgu. Okey, kalau faham kita akan teruskan dengan perbandingan tingkah laku berkepribadian mulia dengan bukan berkepribadian mulia. Okey, di sini kita akan dapat lihat perilaku yang mulia dan tidak mulia. Okey. Jadi yang pertama cikgu senaraikan adalah sentiasa bersyukur. Kita sebagai manusia kita perlu sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Betul tak? Okey. Jessica, cikgu nak tanya macam mana cara awak menandakan syukur dengan apa yang awak ada? Banyak cikgu, tapi kalau macam kehidupan seharian, contoh macam kalau masakan ibu saya tidak sedap, kita haruslah bersyukur. Ya, Biarpun macam makanan tu. tidak mewah cikgu, yang penting hati tetap bersyukur. Ya, betul. Walaupun kita tidak hidup dalam kemewahan atau kesenangan, tapi kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita harus hidup bahagia dengan apa yang kita ada. Jadi, manakala orang yang bukan berkepribadian mulia ini, dia akan berasa tidak bersyukur dan selalu kianat dan bersangka buruk terhadap orang lain. Dia tidak boleh nampak orang lain hidup dengan senang atau lebih mewah daripadanya. Macam tu. Jadi seterusnya, bekerjasama dan saling menolong. Okey, orang yang berpribadian mulia ni kan, dia akan selalu bekerjasama dengan orang lain dan saling menolong orang dalam kesusahan. Seterusnya, manakala orang yang bukan berkepribadian mulia ni, dia akan mementingkan diri sendiri, dia akan melakukan sesuatu perkara untuk kepentingan dia sendiri tanpa berfikir akan kepentingan awam atau kepentingan orang ramai. Lepas tu berjimat cermat dalam perbelanjaan. Orang yang berkepribadian mulia, dia akan berhemah dan berjimat cermat dalam kehidupan dan perbelanjaan. Dia akan hidup dengan sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Lepas tu, orang yang bukan berkepribadian mulia pula, dia akan tamak dan boros dan mencari jalan yang mudah untuk mendapat keselesaan dalam hidupnya. Sebagai contohnya, orang yang tamak dan boros ni dia akan melakukan perkara yang tidak baik seperti rasuah, curi dan sebagainya. Okey, setakat ni faham? Faham cikgu. Ada soalan tak? Faham semua Tiada, jelas cikgu. cikgu. Jelas cikgu. Okey, kalau semua faham, cikgu akan uji kamu melalui aktiviti. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Aktiviti kita pada hari ini adalah aktiviti Padlet. Jadi nanti cikgu share link Padlet ya. Dan nomor metrik saya adalah D2018108. Okey, kamu boleh masuk link Padlet yang cikgu share di laman chat ya. Okey Baik, cikgu. cikgu. Okey. Ni soalan Padlet. Nampakkah? Nampak. Okey. Nampak cikgu. Nampak. Jadi soalannya, kamu telitikan gambar yang cikgu sediakan dan jawab soalan yang cikgu tanya. Soalannya berbunyi, jika anda berada dalam situasi di bawah, apakah tindakan yang akan anda lakukan? Okey, dan mengapa? Kamu boleh jawab ya.
Okey, yang lain mana? Cikgu baru Baru nampak. dapat masuk cikgu. Oh, okey. Tak apa, slow-slow. Cikgu bagi masa untuk aktiviti ini dalam 3 minit ya. Baik cikgu. Cikgu nak tanya yang lain belum jawab ke cikgu belum nampak? Tengah menjawab cikgu. Oh, okey. Sebab cikgu takut line cikgu problem jadi cikgu ternampak jawapan kamu. Okey cikgu. Okey. Jadi cikgu bagi lagi masa. Okey, baru 2 orang. Okey, 3. Seorang lagi. Sekejap cikgu, laptop lag. Okey, tak apa. Cikgu akan tunggu. Okey, sambil tunggu kawan kita menjawab, cikgu akan baca beberapa jawapan dari kamu ya. Okey, jawapan dari Sofia. Jika saya dan rakan merupakan salah seorang penumpang yang tengah duduk, kami akan memberi tempat duduk kami kepada ibu mengandung dan warga emas tersebut kerana mereka memerlukan yang lebih memerlukan tempat untuk berehat. Okey, warga emas yang lebih memerlukan tempat untuk berehat. Okey, Jessica pula, saya akan secara langsung membantu wanita tersebut dengan memberinya tempat duduk saya. Hal ini kerana saya sedar bahawa individu tersebut lebih memerlukan tempat duduk berbanding saya. Walau mungkin pada hari tersebut saya penat, tapi saya akan tetap berusaha untuk membantu individu yang lebih memerlukan. Okey. Suhana pula, saya akan memberi tempat duduk saya kepada ibu mengandung tersebut kerana pada pendapat saya, ibu mengandung perlu diberi perhatian yang lebih agar beliau tidak merasa penat dengan berdiri. Okey. Bella boleh terus jawab ya.
Okey, sudah siap Bella? Sudah, Cikgu. Okey, cikgu akan baca jawapan Bella. Jika saya berada dalam situasi tersebut, saya akan memberi tempat duduk kepada orang yang memerlukan seperti warga tua dan ibu mengandung kerana mereka tidak larat untuk berdiri jika dibandingkan dengan saya. Okey, melalui jawapan-jawapan kamu ni, cikgu nampak kamu merupakan seorang individu yang berkepribadian mulia dan nampaknya kamu juga boleh memahami apa yang cikgu ajar pada hari ini kan? Betul tak? Betul, Cikgu. Betul, cikgu. Jadi seterusnya kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua iaitu aktiviti quizzes. Okey. Jadi cikgu nak kamu buka dulu quizzes di Google. Okey, cikgu. Okey, dah buka? Ya, cikgu. Okey, nanti cikgu akan bagi kod quizzes ya. Okey. Okey, kod quizzes kita pada hari ini adalah 05982. 05982. Okey, ada seorang sudah masuk. Okey, 3 seorang lagi. Cikgu akan tunggu. Cikgu ulang kod quizzes kita lagi. 05982. Semua sudah masuk kan ni? Kak ada yang ada masalah? Jap, Cikgu lain. Okey, okey. Tak apa, cikgu tunggu. Okey, semua dah cukup. Cikgu mula ya. Okey, cikgu. Okey. Jessica. Ya, tempat pertama kita sekarang Jessica. Ikuti dengan Bella. Sofia. Suhana. Okey, Jessica. Tempat utama masih Jessica. Tempat Okey, Jessica sudah selesai.
Sofia pun sudah selesai. Suhana pun sudah selesai. Kita tunggu Bella. Okey, semua selesai. Kita tengok apa jawapan dan kenapa kamu, apa yang kamu jawab. Okey, tempat pertama Jessica, kedua Sofia dan ketiga Bella. Okey, kita tengok tengok siapa jawab soalan mana yang kamu salah. Okey, soalan pertama, apakah konsep kepribadian mulia? Okey, konsep kepribadian mulia adalah sifat baik dan terpuji yang dimiliki oleh individu. Okey, jawapan yang ni semua betul. Lepas tu, soalan kedua, yang manakah bukan ciri individu berkepribadian mulia? Okey. Pemarah bukan ciri individu berkepribadian mulia. Okey, yang ni pun semua betul. Bagus. Soalan ketiga, yang manakah bukan cara mempraktikkan kepribadian mulia? Okey, yang ni pun semua betul. Iaitu meniru dalam peperiksaan. Lepas tu, soalan yang keempat, yang manakah kepentingan berkepribadian mulia? Yang ni ada orang salah, satu orang salah, iaitu yang mana kepentingan berkepribadian mulia. Sentiasa melakukan perkara yang positif. Disenangi ramai, menjadi suri teladan orang lain, memberikan ketenangan jiwa. Semua jawapan dia betul ya. Okey, yang kelima, yang manakah tingkah laku bukan berkepribadian mulia? Okey, seorang salah juga, iaitu tingkah laku bukan berkepribadian mulia adalah tamak dan boros, mementingkan diri sendiri, pemarah dan tidak sabar. Okey, yang keenam, soalan ni soalan betul salah. Kepribadian mulia dapat membantu individu untuk meningkatkan kualiti hidup yang diingini. Okey, betul ke salah? Betul. Ya, betul. Semua betul. Kepribadian mulia tidak dapat dibentuk melalui latihan. Betul ke salah? Salah. Boleh dibentuk. Ya, betul. Pandai. Okey, yang terakhir. Kepribadian mulia sangat penting dalam kehidupan seseorang individu. Betul ke salah? Betul. Betul. Sebab kepribadian mulia sangat penting dalam kehidupan kita. Okey. Jadi, di sini kita akan tengok balik kepada slide kita. Okey. Okey, di slide kita sampai refleksi. Jadi cikgu nak minta seorang wakil dari kamu buat refleksi secara keseluruhan bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Ada siapa yang ingin buat refleksi tak? Wakil. Saya cuba cikgu. Okey, Suhana. Bagus. Okey, apa yang saya dapat daripada pengajaran kita pada hari ini, penting untuk kita sentiasa berusaha menjadi individu yang ada kepribadian mulia. Sebab dengan kita berkepribadian mulia ni bukan saja kepentingannya untuk diri kita tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan negara. Ya, betul. Terima kasih Suhana. Jawapan kamu memang tepat dan betul. Jadi cikgu nak buat kesimpulan secara keseluruhan bagi aktiviti pengajaran kita pada hari ini. Iaitu, setiap individu harus mengamalkan kepribadian mulia agar dapat melahirkan insan yang bermoral serta dapat hidup dalam suasana yang gembira, selesa dan harmoni. Okey.
Okey, sebelum habiskan kelas kita pada hari ini, cikgu nak bagi latihan tambahan. Okey. Latihan tambahan kita pada hari ini adalah muka surat 24 hingga 25. Okey, semua buka di buku teks ya, 24, 25. Soalan Cikgu. Hantar hari ni ke cikgu? Ya, kalau boleh hantar hari ni, hantar melalui WhatsApp ya. Nanti hantar jawapan kamu bagi cikgu. Baik cikgu. Okey. Semua faham kan ni? Oke, cikgu. Paham, cikgu. Faham cikgu. Jadi Paham, Cikgu. ada soalan tak untuk topik kita pada hari ini? Setakat ni semua jelas cikgu. Setakat ni paham, cikgu. Okey, kalau semua jelas, semua faham, jadi cikgu akan berakhirkan kelas kita setakat ni sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Thank you, Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Ke depan. Baik cikgu. Okey, jangan lupa hantar jawapan kamu bagi cikgu ya. Okey cikgu. Sama-sama. Baik, cikgu. Bye.